Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir bin Idris, CEO Institut Teknologi NS Merangkap, Ketua Pusat Pembelajaran Unita International University Wilayah Alustar. Yang dihormati Encik Nazri bin Musa, Ketua Bahagian Akademik, Encik Muhammad Hanif bin Muhammad dan Bahagian Hal Ewan Pelajar. Yang berbahagia Ustaz Syekh Yusof bin Haji Hamad, penceramah kita pada hari ini. Encik Muhammad Isa bin Talib, Penasihat Kelab Kesenian Islamita International University. Saudara Muhammad Fauzan bin Syarani, Presiden Kelab Kesenian Islamita International University. Faisal Hafiz bin Syahadun, Pengarah Program Bicara Adin ke-10. Barisan pensyaraf dan staf serta majlis perwakilan mahasiswa, pengurusi kelab serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi dan limpah kurnianya dengan izin dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam satu majlis bicara adil kali ke-10 pada hari yang serba indah ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Izzat Afifi bin Imaduddin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum. Umar kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini namayu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Allahumma tah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Izzat Afifi dengan pimpinan bacaan doa itu tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, tibalah masa yang dinantikan, iaitu ceramah bicara adil kali ke-10. Untuk makluman para hadirin semua, pencara jemputan kita pada kali ini adalah Ustaz Syekh Yusof bin Haji Hamad yang berasal dari Alustar. Beliau merupakan pengarah penceramah sepenuh masa. Beliau juga merupakan pegawai Hal Ehwal Islam. Majlis dengan ini menjemput Ustaz Syekh Yusof bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati saudari pengurusi majelis, yang berusaha Tuan Haji Nasir selaku CEO Unitar, ketua jabatan, pensyarah kanan, pensyarah
tak lupa Presiden Persatuan Islam Unitar, seterusnya pimpinan pelajar Unitar, seterusnya mahasiswa-mahasiswi Unitar yang hadir dalam bicaraan din kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang intro saya bagi tahu saya penceramah sepenuh masa. Sebenarnya saya pegawai kerajaan. Tapi jawatan saya yang belakang tu betul ya, pegawai Hal Ehwal Islam, maksudnya pegawai tadbir agama. Saya di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri, menjadi ketua unit dakwah di Jabatan Agama. Penceramah sepenuh masa ni dia macam Ustaz Halim Nasir, penceramah sepenuh masa lah. Okey. Kemudian saya juga dulu menjadi seorang guru yang lama dalam perkhidmatan pendidikan. Pernah kami satu sekolah dengan Tuan Haji Nasir, dia senior saya di sekolah. Kemudian saya mengajar di sekolah tu, saya belajar di sekolah tu. Setelah saya balik di universiti, saya di Al-Azhar University mendapat diploma pendidikan Islam antarabangsa. Saya menjadi guru di Mahkamah Mun Al-Ustaz. Pernah jadi guru di SMKA Manggung, pernah menjadi guru kanan dan pernah diposting sebagai pengetua di Langkawi. Sebelum saya tukar angin jadi pegawai agama. Saya pernah dipinjamkan ke luar negara menguruskan pelajar macam kamu sebagai atase pendidikan selama 2 tahun, 2009 sampai 2011, melibatkan pelajar-pelajar Malaysia di Timur Tengah untuk Syria, Jordan dan juga Mesir bagi negeri Kedah Darul Aman. Setakat ni saya bawa ada 8 orang anak. Itu pun kira dengan isteri yang pertama. Jadi isteri kedua saya belum ada anak lagi kerana saya belum jumpa lagi. Okey, tajuk kita pada tengah hari ini, jarang sebenarnya orang buat ceramah pukul 12 ni. Kira 12 terpacak ni buat ceramah kira kemahiran. Okey, yang pertama saya nak sebut senarionya, bahawa kita sedang menghadapi satu keadaan di mana kemelut gejala sosial tidak menunjukkan indeks yang baik, ya. Keadaan begitu berjerubu sekali. Kerana gejala sosial dalam negara kita, khususnya yang disumbang oleh umat Islam, makin meningkat. Ya, sorry to say untuk kita berkata begitu, kerana saya akan bercakap sesuatu yang seperti membuka hukum di dada. Iza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakum. Nabi kata apabila seorang lelaki berkata rosaklah manusia, dia paling rosak. So para ulama membahaskan hadis ini, antaranya Al-Imam Nawawi. Dia kata kita tidak boleh menyatakan kerosakan manusia lain kerana untuk berbangga, tak boleh. Tapi kalau cerita tentang kerosakan orang lain untuk kita mengambil keinsafan, memberikan keinsafan, kita nak berikan kesedaran, boleh. Jadi saya akan sebut sudah ni. Dulu saya di sekolah lama terlibat dengan anak-anak pelajar. Saya di Jabatan Agama Islam, dunia menjadi lebih luas sebagai pegawai dakwah. Saya masuk ke pusat serenti, saya masuk ke penjara. Kalau dalam negeri Kedah ni satu lagi penjara yang tak masuk, iaitu penjara perempuan. Sebab saya lelaki-lelaki. Dekat ni dia tak bagi masuk. Tapi penjara yang laki-laki semua saya dah masuk. Termasuk penjara budak-budak. Tahukah kamu penjara yang dikhaskan untuk juvenile di negeri Kedah adalah di Sungai Petani. Kamu lalu di Panak Sungai Petani, kamu akan tengok sebelah kiri, itu adalah juvenile. Berusia untuk 14 ke 18 tahun. Ya. Dan bawah daripada 14 tahun dia dijatuhkan hukuman. Macam contoh budak kulim baru ni, dia umur 14,
Adik dia umur dalam 9 atau 10. Dua-dua menjadi pencuri motor. Di daerah Kulim, motor hilang setiap hari sekurang-kurangnya 1 biji. Daerah Kulim adalah daerah yang paling parah untuk pencurian motor. Daerah Kuala Muda adalah daerah yang paling tinggi penyalahgunaan dana. Dan Kulim sedang begitu cepat sekali sebab Kulim kebanjiran orang-orang kita yang lari daripada Pulau Pinang dan orang yang bekerja berada di Kulim ramai, menyebabkan begitu cepat. So saya akan sebut hari ini berdasarkan sebuah fakta yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, kaifa antum idza tarat nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana keadaan kamu apabila anak, dipanggil nisa, nisa ni bukan anak lagi, dia perempuan, wanita-wanita. Apabila orang-orang perempuan kamu, wanita-wanita kamu sudah melampau, macam mana keadaan kamu bila pemuda-pemuda kamu sudah rosak? Macam mana keadaan kamu bila kamu tinggalkan jihad kamu? Jadi satu hadis yang dilontarkan dengan persoalan, kaifa, how, bagaimana? Bagaimana kalau wanita rosak, wanita itu melampau, anak muda itu rosak, macam mana? Apa keadaan yang akan berlaku saat itu? Saudara-saudari sekalian, kita sedang berada di zon ini. Suka tak suka kita kena mengaku, ini negara kita yang Tuhan curahkan nikmat yang tidak semua orang dapat macam negara kita ni. Kan? Kita tak pernah minta dilahirkan sebagai seorang Islam, tetapi Allah telah muliakan Islam sebagai agama. Itulah yang menyelamatkan kita, yang satu-satunya yang akan membawa kita ke dalam surga, yang satu-satunya sebab jadi lesen amalan kita akan dipandang oleh Allah kerana nikmat Islam. Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Sepatutnya kan? Dulu Malaysia ini bukannya namanya Malaysia, dulu tanah Melayu ni. Betul? Ini tanah Melayu ini. Melayu itu Islam. Tapi dengan perubahan masa yang cepat dan panas, hari ini Padri Melayu pun ada, Persatuan Melayu Kristian pun ada. Saudara-saudari sekalian, macam mana keadaan kamu? Macam mana keadaan kamu kalau wanita-wanita kamu melampau? Dia tak mau lagi dalam keadaan yang macam dulu. Dulu tu lagu mana? Dia seorang isteri yang soleha, kan? Dia seorang ibu yang hebat, dia seorang yang setia, dia seorang yang taat, yang disebut oleh Allah salihat, qanitat, kan? Asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin salihatin sayyibatin wa abkara. Itu ciri wanita yang hebat dalam Quran. Dia bukan saja seorang yang muslimah, dia adalah mukminah. Dia bukan saja muslimah dan mukminah, dia adalah salihah, dia adalah qanitah, dia adalah taibah. Dia adalah seorang yang gagah imannya, dia adalah seorang yang berbanding luhur dan mulia. Orang perempuan. Tapi hari ini orang perempuan dah advance, kan? Dia pun tak mau lagi dah macam dulu. Kami tak mau setakat duduk jadi isteri solehah, jawab anak. Kami tak mau. Kamu jangan kata isteri saya, walaupun dia dah melahirkan 10 orang sebenarnya, 2 gugur, lagi 8 bersama saya yang besar dari universiti di luar negara, yang kecil baru masuk 2 tahun. Isteri saya adalah seorang ketua jabatan juga sebenarnya. Dia adalah seorang ketua sekolah, tapi dia tabah menjadi seorang isteri yang soleh, kan?
Bukan maknanya kamu nak kena duduk di cumuk dapur. Bukan maknanya kamu nak kena duduk di rumah. Bukan. Walaupun itulah basic dia. Tak di tempat kerja, kamu akan berada di rumah sebagai isteri yang setia. Tak apa, sahabat saya cik nasihat tak panggil dah, tak apa, tapi saya nak sebut apa yang sedang berlaku di luar sana. Baru tak saat saya nak keluar main, baru tak saat ni telefon main kat saya. Mula dia hantar main kat saya. Dia hantar sebab saya bagi khusus kahwin. Dia hantar. Dia tak ada cara lain, tolonglah jangan abaikan mesej saya. Kita dah kalut saya balik daripada SUK tadi, sebab kita akan jadi penganjur event Majlis Menghafal Quran peringkat kebangsaan start 28 ni. Lepas tu saya tengok daripada semalam mesej, saya duk cari tang mana tu. Saya pun hantar call saya lah ni, dia pun call. Dia call dalam sekitar pukul 12 lebih tadi dia call. Sampai orang main buat saya pun saya panggil. Tapi dia seorang perempuan yang cukup bagi saya berani lah. Berani lah. Dia bercakap dengan nada yang cukup tegas, menunjukkan keyakinan diri dia yang tinggi. Tapi apa yang dia cerita? Dia cerita dia nak kahwin dengan pasangan dia. Pasangan dia berusia 22 tahun. Saya berusia 22 tahun. Masalah pasangan saya, mak bapak dia tak restu. Kami dah nak kahwin bulan depan. Pasangan saya gaji dia 4,000. Saya gaji saya buat insurans 2,000. Kami dah ada pendapatan. Kenapa kami tak boleh kahwin? Kami dah kira semua nak kahwin, buat dekat dewan semua, bla 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 bla. Tapi mak bapak suami saya, bakal suami saya ni, dia tak setuju. Dia orang tak setuju. Apa lagi kami dah ada duit semua ini. Advance kan? Advance kan? Maknanya dia tak mau terikat. Kerangka dulu tak mau. Cerita mak dengan pak ni nak kena tentu apa kan, tak mau. Mau depa mau pergi pakat sendiri, nak sewa berdewan apa kan semua depa. Saya bila satu benda dia baru ni dia jadi emosi sikit. Siapa dengar saya radio kemarin memang saya emosi. Kalau saya dengar kemarin memang saya orang ketawa abang ni pasal apa? Mana tak tahu perempuan tu mai jumpa saya, laki dia angkat cempung lempak macam tu. Mana boleh macam tu? Emosilah saya. Saya pun manusia tu. Pasal kita tak buat lagu tu. Islam tak ajar kita buat lagu tu. Saya nak abang kata orang perempuan sebenarnya dia tak mau lah. Dia nak tentukan diri dia sendiri. Tak mau pakai mak bapak. Sedangkan menyesal bukan duduk depan. Menyesal akan main di belakang. Kamu percaya kat cinta ke? Tobat apa percaya? Apa dah Allah Akbar. Cinta ni mengarut dan abang ni. Betul-betul ni. Saya tahu saya duduk jawab agama. Tu mati pun dah. Umur 17 patut di sekolah. Duduk di sekolah tingkatan 5. Dah kata nak menikah dah. Buat ke mana? Menikah. Dia cinta dengan mekanik duduk pulai macam-macam skru dia pulai. Lalas tu pulai kepala bini. 6 bulan lah. 6 bulan. Kita bagi bom pergi balik jiran kata hari-hari berkeling, hari-hari. Last sekali esok sengap sepi, dengar bunyi suami tu kata, aku bukan nak bunuh hang. Aku bukan nak bunuh hang, aku nak ajak hang. Esok isterinya ditemui tidak bernyawa. Lani laki-laki itu Seksyen 302 membunuh isteri dia sendiri. Tu apa percaya pada cinta? Bukan ada apa lagi, abang gatai. Alah. Ni kalau berjalan ni pun tengok orang pegang tangan ni apa abang. Orang jantan apa tu pada suar. Suar dia pegang lah. Sepak putih batu dia, ada bang putih batu bang. Jantan tendang putih batu, cakap kau punya putih batu. Kau sakiti ida kekasih hatiku. Sakit ida. Dia pincit pada bawah sampai atas, dia pincit semua sekali. Ambil. Jangan menyesal tak pernah duduk depan, dia tengok kita di belakang. Tuan, dahsyatlah tuan. Ada satu kes perempuan tu, dia punya nak kat laki-laki tu, punya yang kata Nabi kata macam mana kalau perempuan tu melampau ni sampai peringkat tak tiba-tiba dia baru tingkatan 5. Perempuan ni dia kalau dalam istilah dewasa ni dipanggil seks manik. Dia tak boleh.
dalam hidup dia hari-hari dia mesti buat set. Dia baru 3x5. Imagine. Tak tahu nak buat macam mana. Dia jatuh cinta dekat budak tu 3x2. Dia pilihan cinta budak 3x2 tu, dia mengorat budak 3x2 tu, lalu dia rogol budak 3x2. Dia perempuan. Siapa rogol siapa? Dia punya yang kata melampau tu, melampau. Tak tahu nak buat macam mana. Alah, dia dah plan dengan budak ni apa semua. Sekolah pun panggil, asingkan. Lepas itu budak 3x2 ni lah yang membocorkan rahsia. Akhirnya terpaksa panggil jemput tangan PPD. PPD tu tak tahu nak buat macam mana. Panggil mak pak, serang budak perempuan ni balik untuk dia dikahwinkan. Nak cerita kata melampau. Kita tak boleh lari naik atas bukit. Kemajuan tetap akan datang. Tapi macam mana kita nak halang diri kita daripada terjebak di dalam permainan dunia yang membawa kita hancur di depan Allah? Macam mana kita nak selamat, nak protect diri kita? Yang tu yang kita nak sebut. Laki-laki sama, perempuan serupa. Sebab tu Nabi kata macam mana kalau perempuan kamu melampau, nah, anak muda kamu rosak. Melampau, kesian. Ada kes suami tu sampai dia goyah agama, kita tolong bawa dia pergi, kan? Dia ambil perempuan tu daripada sana, bawa balik mai sini, anak sampai 2, 3, 4 orang. Perempuan tu nak telefon yang ada WhatsApp apa semua, Facebook. Tapi satu hari suami dia tengok bini dia dah tak ada, hilang. Bini dia telah lari ikut kekasih, kan? Nak keluar kerja anak kecil. Pegawai agama kita tolong bawa pergi untuk buat laporan. Duk ketak macam ni, awak pasal apa? Saya tak makan daripada malam tadi. Bawa pergi makan, tengah duk makan tu menangis. Pasal apa? Anak saya tak makan di rumah. Bayang. Kamu tak baca-baca paper? Macam mana hari ni orang perempuan yang jadi isteri, dia orang tu sama jadi ibu, dia ada anak-anak, dia boleh hantar laki dia yang dalam keadaan sakit dengan anak tu pergi tinggal rumah mak dia, pak dia. Mak siapa? Mak pak laki tu. Dia lambung. Dia tak mau belah laki dia tu sakit, dia tak mau jaga anak-anak dia. Dia pergi membawa diri dia. Tu melampau. Tuan-tuan, dahsyat. Suami jadi tukang rumah, duk kerja di Sungai Petani. Mereka duduk di Jitera. Suami bukan nak lalu ulang, tak larat, terpaksa duduk di rumah depan rumah kontrak tu. Dia malam-malam buka pintu, ke belakang, kekasih gelap dia masuk. Anak dia duduk tidur. Anak duduk ada, melakukan hubungan zina. Ini kerosakan yang sedang. Bagi saya, melampau yang paling besar adalah bila kita sudah mengabaikan perintah teras dalam agama. Semayang semakin menjadi-jadi ditinggalkan oleh umat yang sama. Termasuk budak yang sedang berada di universiti. Termasuk yang dah keluar dan menjawab jawatan dan bekerja dalam sektor khidmatan awam dan swasta, tak semayang. Mana lagi besar melampaunya seorang manusia di dalam hidupnya, melainkan dia derhaka kepada Allah. Itulah paling besar. Tak semayang. Mana ada paling besar dalam agama kita lepas semayang? Abang kat saya, lepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, ada tak yang besar lepas pada selain pada semayang? Tak ada. Mengucap, lepas mengucap semayang sehari semalam 5 waktu. Lepas itu baru main puasa, baru main zakat, baru main haji, umrah. Tapi berapa ramai hari ni dia umrah pi, haji pi, semayang dah. Balik, orang tak panggil tu haji, dia marah, kan? Tapi dia tak bayar. Baru ni 2-3 hari lepas, dalam seminggu lepas, 2-3 hari lepas, ada satu sekolah di Kuala Kedah, Jalan Kuala Kedah, buat program. Cikgu tanya kelas yang hadir dalam program tu tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ada lebih kurang 200 orang. Jadi ada berapa orang? Dia kata lebih kurang 200 orang. Jadi subuh pagi tadi berapa orang sembahyang angkat tangan? Agak-agak kamu berapa orang angkat tangan? Yang angkat tangan 5 orang. Bukan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, kotlah kita kata puak ni kanak-kanak raya bina.
Ini tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 kot ada 1-2 lagi tak balik. Noh buat ayam bendera merah Jepun lama dah berkibas. Mimpi yang pakai pokok nyong nyembur-nyembur dah. Bukan? Ni kira lagu mana? Tak semayang. Kamu main ngaji, kamu main di universiti, kamu nak tambah ilmu, nak bina diri, nak bina peribadi, nak cari masa depan yang lebih hebat dengan pengetahuan yang kita cari. Memang betul. Tapi kalau kamu datang ke sini, kamu pun tak sembahyang, kamu jangan harap Tuhan berkat hidup kamu. No way. You go wrong way, you know. Tak ada pasal. Saya kata, setakat saya duduk di Jabatan Agama Islam ni berapa lama dah. Dan saya duduk cakap, lazimnya saya di radio tu hari Selasa petang tu, sebelum saya cakap hadis tu, saya akan cakap bab keluarga atau bab ibu bapa. Jadi mereka akan telefon konti akan bagi nombor saya, mereka akan telefon saya. Setakat saya hidup ni, tak ada 5 orang lagi yang boleh jawab, yang boleh lepas. Saya ingat satu kes saja bila saya tanya, semayang okey ke suami? Dia semayang dia, alhamdulillah, dia okey, dia tak tinggal semayang. Bahkan dia lah yang ajak saya Quran. Masya Allah, bagus. Hak lain sangkut bab semayang tahu. Termasuk hak tanya. Hak tanya tu, abang betul-betul kata, soalan yang saya tak akan tinggal adalah semayang. Soalan kawan tu bila saya tanya suami dia semayang tak semayang, dia kata semayang dan ajak dia Quran. Bila tanya masalah, dia kata masalah dia suami menikah tak abang dia. Masalah tu dia lain. Suami layan dengan baik dah, baik. Tapi suami nikah tak. Saya tak boleh terima. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Suami bukan gaduh minta izin kita. Kita minta izin tak? Tak payah minta izin, cuma abang lah kan. Tak seronok lah tak abang. Bincang dulu apa semua. Tapi cerita dari segi hukum tak payah. Cuma dia kecewa lah, dia kecil hati lah. Tapi tang suami dia semayang tak tinggal. Suami dia ajak dia Quran. Dia boleh mengajak Quran hari ni sebab suami dia ajak dia Quran. Maknanya suami dia orang keti lah. Cuma suami dia kira tang tu tak keti. Pasal apa? Rebah lah, rebah. Bila kita kahwin kita tak abang, jam lah. Balik pergi, sekali lagi bini tak syok lah, tak syok lah. Cerita tak syok lah. Siapa nak nikah dua, ni kena abang. Tu Haji Nasir, no? Nah, abang dulu. Tuan-tuan, zat rumah kat kita pun lagu tu kita pesan abang dulu. Fikir bagi banyak kali. Tapi yang saya nak cerita di bawah ni, grassroots, kita menghadapi masalah. Saya masuk penjara pokok senang. Hak kumpulan yang ada masalah ni dah sampai jadi bapa, dah sampai jadi orang tua. Bayangkan, dia tak bertanggungjawab. Yang Nabi kata, macam mana keadaan kamu bila hak muda-muda kamu rosak? Allahu Akbar. Hak muda rosak ni, hak tak mau mengaji, berlambak di negeri Kedah, Darul Aman, dekat 40,000 orang sehari. Dekat 40,000 orang tahun 2014 pelajar sekolah ponting di negeri Kedah. Kebanyakan yang ponting, hampir 40,000 orang tu adalah anak Melayu. Kamu bayangkan. Isteri saya pengetua di satu daerah. Dia pemesyuarat pengetua di PPD bagi tahu. Enggak. Penguncupan di peringkat atas ni, atas bawah naik dekat tempat, dekat 5 dia dah menguncup. Kenapa? Ke mana pergi budak-budak? Kan? Dia pengetua Mata Mahmud. Okey lah. Cikgu-cikgu pengetua lain dia kata tak apalah, ustazah pengetua Mata Mahmud Padang Terak, budak-budak tu memang main nak mengaji. Iyalah, sebab dia pun memang terpilih. Dia pun nak mengaji. Kami ni budak tak mau mengaji. Sampai tingkatan 4 dah mula tuan sekolah. Sampai tingkatan 5 nak ambil Faizah. Tuan sekolah. Itu buat macam mana? Lain-lain buat pula solat di sekolah. Kat siapa kita buat? Kita kerat anak bangsa kita. Betul. Tapi nak buat macam tak mau mengaji. Yang tu Haji Nasir hantar orang pergi panggil, main mengaji. Dengan ilmu, walaupun kamu kata dakwah, kami mengaji, kami bayar. Yes. Memang kita mesti kena bersusah payah untuk mendapat kejayaan. Di bawah tak kerajaan bayar, hantar pergi sekolah apa semua, subsidi keluar berapa banyak nak bagi kita mengaji. Kemudahan ni Tuhan yang tahu. Bangunan sekolah di Malaysia ni, universiti di luar negara. Bangunan sekolah ya. Saya dihantar pergi seminar pendidikan di Bandung. Turun di Jakarta, di Bandung. Naik Kijang. Ya Allah. Kita tengok, ya Allah, duduk geleng pala macam ni.
Jadi kita tak heran lah tengok-tengok tu dia gambar keluar budak-budak di Sulawesi berjalan pergi sekolah 7 km. Tengah-tengah jalan tu jumpa dengan jambatan yang runtuh yang menghubungkan mereka hanya kabel atas bawah. Dia boleh pegang kabel tu, kaki pegang, tangan pegang, kaki pijak bawah, jalan. Laki-laki perempuan sanggup pergi sekolah. Pasal apa? Nak dapat yang kita. Anak Melayu kita hari ni apa? Lemah. Pak hantar pergi sekolah sampai pintu pagar. Kadang-kadang kereta pun pak bagi dah. Cikgu dia pun tak pakai kereta, dia pakai kereta. Tapi bila dia pergi, dia tidak belajar. Dia tidak bersungguh-sungguh. Macam mana nak belajar? Dan saudari sekalian, hak yang jahanam mudah sekali. Hak yang nak bina memang susah. Nak meruntuh sangat mudah. Itulah sunnatullah. Nak masuk syurga memang payah. Nak masuk neraka sekelip mata kamu boleh go to hell. Sesuai dengan perhatian. Jadi macam mana? Kita senang running time. Running time. Kita nak masuk syurga, kita running time. Kalau hidup kita di dunia yang sebentar ya, kita running time. Ni negara kita ni, hak kita sudah terpaksa kita bagi dekat orang. Betul tak tu? Kita pergi tu, kita pergi tu. Lah golongan profesional siapa ramai? Ada? Siapa ramai jadi peguam? Siapa ramai jadi peguam? Siapa ramai jadi doktor? Siapa ramai? Kamu pergi tengok muda-muda di hospital. Kamu tengok siapa dia? Siapa? Kita di mana? Why? Kenapa di pusat Serenti? Kenapa di penjara? Malam, saudara-saudari. Saya tak tahu. Kalau saudara-saudari masih tak sedap perkara ni, saya rasa ia sangat malam. Bahkan sepatutnya kita wajib bingkas bangun untuk mengambil dan merebut peluang yang Tuhan beri kepada kita, untuk memberikan yang terbaik buat diri kita, buat ibu ayah kita, demi agama kita, demi bangsa kita. Saudara dan saudari sekalian, tu dalam penjara Pokok Senar saya masuk itu. Penjara Pokok Senar ni dia adalah penjara tercanggih Asia Tenggara. Masuk dalam tu macam luar negara. Betul? Kan? Dalam tu saya berjalan pergi tempat ceramah, saya pergi balik 1 kilo. Kan? Dekat 1 kilo. Bukan saya pergi sel pun, saya pergi dekat tempat ceramah saya di surau. Tapi bila saya sembang dengan timbalan dia, sebelum tu kita ada satu program, seorang pegawai kanan dia dan jadi kaunselor pertama di situ. Dia kata dia bekerja di situ jadi pegawai penguasa penjara sampai dia sambung belajar buat kaunselor dan buat kaunseling, balik jadi kaunselor. Balik jadi kaunselor. Kaunselor tu kerja lah kan. Balik. Orang pertama menjadi kliennya adalah seorang bapa yang telah dihukum penjara 20 tahun. Yang dihukum penjara 20 tahun dan disebat 20 rotan. Kawan tu dihukum penjara 20 tahun, disebat 20 rotan. Kawan tu klien dia yang pertama. Tahu pasal apa kawan tu kena sebat 20 rotan? Sebab kawan tu telah merogol anak dia sendiri. Rogol, jenayah rogol. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari tengok macam mana rogol orang kena hukum 20 sebatan. Ya Allah, 3 rotan saya dia kena. Mula-mula dia tak bunyi, bang, kena, dia tak bunyi. Tapi masuk yang ketiga tu, siapa pun tak boleh tahan. Pecah. Pecah, hidup tu, daging belakang tu hidup, ketang. Puk, pecah, keluar darah. Saya tengok seorang dia kena sebat. Mak, dia panggil mak dia dulu. Lepas tu dia teringat dia kena panggil Allah. Masuk yang keempat, dia panggil, saya sebut Allah, saya tahu dia orang Islam. 20 sebatan. Orang yang kena 20 sebatan macam tu, 3 bulan dia akan tidur menengah. Dia punya kesan belakang tu akan kekal sampai mati. Boleh tak kamu bayangkan seorang yang kena 20 sebatan, traumanya dia, sakitnya dia, deritanya dia, seksanya dia, sesalnya dia yang tidak terhingga, sudahlah sakit, malu pula. Mak bapak dia di kampung, keluarga dia di kampung, masyarakat kenal dia, dia malu. Bayangkan dia dah kena 20 sebatan, dia dihukum hampir 20 tahun, tolak cuti, tolak apa semua, kena lebih kurang 19, dia keluar.
Bayangkan, dia balik rumah dia, dia rogol anak perempuan yang kedua. Saya tak boleh bayang ni manusia apa. Dia balik, dia rogol anak perempuan nombor 2, dia kena tangkap. Dia melalui satu proses bicara dan dijatuhkan hukum 20 sebatang lagi. Maksimum bagi dia. Makna dia akan duduk 40 tahun. Hampir. Saya masuk baru ni, dia masih dalam tu. Cik Adha nama dia ni, dia cerita dengan saya sendiri. Dia kata, dia pun panggil kawan tu. Panggil, main depan dia. Orang pertama dengan ilmu yang dia belajar di universiti, dia menjadi kaunseling yang ada sijil, kaunselor yang ada sijil kaunseling. Kawan tu orang pertama, klien pertama. Dia kata, katalah nama dia ni nama sekian-sekian lah, pulang-pulang lah. Saya tak mau sebut nama ni, kesian orang pula kan. Panggil Pak Long lah. Pak Long, ni Pak Long, cuba abang saya, Pak Long abang kat saya, Pak Long kena sebat 20 sebatan 20 tahun sebab Pak Long dah rogol anak Pak Long nombor 1. Cuba abang dekat saya, macam mana Pak Long boleh tergamak balik setelah dibebaskan. Pak Long balik dan rogol anak perempuan Pak Long sendiri nombor 2. Cuba agak-agak dia jawab. Dia kata, tuan, sebelum orang lain rasa, biar saya rasa dulu. Wajar kan? Mengetang tu manusia melampau, tu manusia dia dah jadi bapa, dia dah jadi suami. Bayangkan dia arwah yang makan anak. Tu manusia. Karena kami dah kata macam mana keadaan kamu kalau wanita kamu nak muda rosak, hak jantan jadi karut, jadi suami tak tanggungjawab, jadi bapa tak tanggungjawab. Dah ada saudari sekalian. Okey, dia pun tanya, ni Pak Long duduk bersama dengan isteri Pak Long mandi adah. Mandi adah. Dia nak test dia punya knowledge tentang Islam tu ada tidak. Pak Long mandi adah. Tuan, mandi adah tu apa dia? Dia tak tahu. Saudara-saudari sekalian, saya tahu ada orang dia meneka dalam kesamaran saja. Dia tanya, oh apa mandi guna? Mandi tu? Oh tu lah. Saya nak bagi tahu saudara-saudara, siapa yang bersucinya tidak betul, Allah akan posting syaitan. Syaitan itu akan conquer dia. Orang yang dalam keadaan kotor badannya, maknanya dia akan dimanipulate oleh syaitan dan nafsu dengan begitu mudah. Dia akan hidup tanpa daya. Sebab itu dia boleh lupa kesakitan yang dia lalui. Dia boleh tak heran dengan penderitaan yang dia terima. 20 tahun bukan tempoh yang pendek. Kan? Sakit tu yang dia akan tanggung lagi, dia akan terima lagi. Bayangkan, dia balik, dia boleh rogol anak nombor 2. Sebab syaitan dah manipulate. Ni, Pak Long berhenti baca Fatihah. Fatihah apa dia? Alham. Oh abang, Alham. Dia pun baca lah Alhamdulillahirabbil alamin. Habis awal tu dia tak tahu. Nak bagi tahu kata jahil. Soalan dia, adakah mengetahui fardu ain sesuatu yang tertentu kepada orang tertentu, ataukah fardu ain ini wajib diketahui oleh setiap orang daripada orang Islam? Betul tak betul? Kita orang mana belajar kat sekolah agama. Kita bukan kat Universiti Islam Antarabangsa. Kita kat UNITA. Contohnya. No. Ini not about UIA or UNITA. Kita kalau sudah mukallaf, akhir balik, kita wajib menguasai fardu ain. Betul tak? Menguasai fardu ain. Kita kena tahu. Kamu tak boleh kata tak tahu. Berapa ramai yang dia mandi hadas pun, oh lagu tu lah. Ada satu perempuan tanya saya baru ni, kerja. Cuba bayangkan, kalau bulan puasa dia baru, dia ni keputihan, sorry itu sih, lelaki tak apalah, kamu nanti jadi suami juga ya. Keputihan tu najis kan, keputihan kan, yang duk keluar tu. Jadi kamu nak solat, kamu kena cuci. Jadi dia cuci, tapi dia suka, dia dari dulu lagi dia akan meruang. Tahu meruang? Tak tahu juga, meruang bukan beruang ya, beruang kat zoo.
Meruang ni maksudnya kita macam meruang ni istilah mandi jenazah. Kita akan meruang, tahu? Bisa kamu ikut kursus mandi jenazah, kita akan korek dalam lubang najis itu, kita akan korek untuk cuci najis bahagian dalam supaya dia tak mengalir keluar. So perempuan ni dia akan pergi untuk bersuci, nak ambil wuduk, nak solat. Alright? Jadi dia akan meruang. Meruang ialah memasukkan sebahagian jarinya ke dalam alat sulitnya untuk cuci keputihan. Apakah pandangan Islam ataupun hukum fiqh berkaitan dengan perbuatan itu? Adakah syarat untuk cuci daripada keputihan mesti memasukkan jari? Itu soalan dia. Ini soalan dia. Tentu sekali jawapannya tidak. Kerana dia tak perasan bahawa sebenarnya kalau dia buat begitu, dah jadi kebiasaan, dia akan buat walaupun dalam bulan Ramadan. Betul tak? Okey, kalau dalam bulan Ramadan, apa hukum seorang memasukkan jari dalam kemaluannya dan nak cuci? Batal. Kecuali kalau kawan tu dia ada buah sel, dia masukkan buah sel yang keluar itu ke dalam bahagian duburnya dengan jari dia. Sebab dia tak masuk kan. Dia duduk tak masuk. Jadi waktu tu dia punya daging buah sel tu terkeluar. Jadi nak buat lagu mana? Tak boleh tidak kena jolok bagi masuk. Maka jolok masuk itu tidak batal puasa. Tapi kalau macam perempuan tadi, telah batal puasanya. So, kamu kena faham, orang mandi hadas kadang-kadang jadi tak sah. Sebab beza mandi hadas dengan mandi adat itu, walaupun pada niat. Orang tanya, apa beza mandi adat dengan mandi ibadat? Niat. Tetapi jangan lupa bahawa syarat sah mandi hadas adalah meratakan air seluruh tubuh, termasuk rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu perlu kamu faham. Mana rongga terbuka? Pernah kamu tanya ustazah kamu, cikgu kamu, rongga terbuka, tolong jelaskan secara detail apa rongga terbuka. Kena tahu. Laki-laki ada rongga terbuka, perempuan ada rongga terbuka. Nampak? Hari tu orang tanya dalam radio, ni kita ambil semayang mandi hadas ni, dalam mata ni kena orang masuk dah ayam. Mata tak masuk tak? Mata bukannya rongga terbuka, tutup je apa. Tak kena orang masuk kat lubang telinga. Tak payah, lubang telinga ni dalam ni rongga yang walaupun terbuka itu batin. Yang luar ini dipanggil rongga terbuka. Cuping telinga kamu. Lubang pusat adalah rongga terbuka. Kalau kau tu pusat bujai tak apa. Tapi kalau pusat di dalam nak kena korek, masukkan air mutlak dalam tu. Tu rongga terbuka. Kena hak jenis badan sedap, dia ada lapisan section 4-5 pula kan. Dah kena apa? Kena lihat, ingat ibu ya. Ibu kena bagi tahu, esok kamu jadi ibu. Kamu sebenarnya benda ni turun dari satu generasi ke satu generasi. Tetapi bila generasi itu makin lemah, mak tak mampu nak bagi pencerahan pada anak, akhirnya anak tak pasal dapat di institusi. Bila pergi institusi, keinstitusian pula tidak mampu untuk memberikan yang sepatutnya diberikan, akhirnya kita meneka dalam kesamaran. Kita beramal ibadat dalam keadaan tidak berpengetahuan, akhirnya disqualified. Apa hukum kita semayang, kita tak sah mandi hadas? Tak terima. Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita mandi hadas tak sah? Haram. Kita pegang Quran, haram. Kita baca Quran, sama. Nampak tak? Kamu kena clear. Berapa orang bila dia nak mandi hadas, dia masuk, dia pergi buang air besar dulu, kan? Ramai lah macam tu kan? Dia masuk buang air besar. Buang air besar, dia duduk kat shower sebelah ni kan. Ini tempat mangkuk tu, dia duduk. Lepas tu dia pun cuci. Cuci, lepas tu dia pun bangun, lepas tu dia pun niat kan. Nama itu Raf'al Hadasil Akbar, yang pun tahu jatuh atas badan dia kan. Dia pun gosok. Lepas tu dia rasa dia dah basuh lah semua kan. Tadi kan dia dah basuh. Lepas tu dia pun ambil wudu kan, sunat. Lepas tu dia pun keluar. Sah tak sah mandi hadas? Sah ke tak sah? Sah tak? Dah ada confuse. Masa dia basuh tadi, dia niat lagi. Dia tak niat sebab dia basuh, sebab dia kencing. Dia buang air besar. Lepas tu bila dia niat sebab dia belajar air jatuh kena satu bahagian daripada kulit, maka dia niat. Jadi dia niat waktu dia berdiri. Seorang yang mandi hadas berdiri, sah tak sah? Dia tak duduk, sah tak sah? Tak sah. Kenapa tak sah?
Sebab lubang yang zahir tidak akan nyata ketika berdiri. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut lubang zahir itu apabila kita duduk. Seperti kamu duduk buang air besar. Buang air besar kita duduk, dia akan macam tu kan? Macam tu kan? Okey? Bila kita duduk kan macam tu kan? Bahagian bawah gitu dia akan terbuka. Jadi kadar wajib basuh adalah kadar yang terbuka. Okey? Kadar yang terbuka saja. Sebab itu perempuan tadi yang dia telah membasuh lebih kadar terbuka, batal puasa dia. Sebab dia masukkan jari. Sebenarnya dia basuh aja. Dia lalukan air mutlak, cukup untuk bersuci. Nampak tak nampak? Laki, perempuan dia ada dua, depan dengan belakang. Al-qubul wa dubur. Laki-laki ada dubur saja. Dalam bahasa Melayu dia panggil al-funkur. Kan? Hari hak belakang tu pastikan kita duduk. Waktu kita mandi, kita nak cuci, dan waktu tu kita sudah niat kita cuci bawah. Sebab waktu kamu berdiri, saya kamu berdiri, kamu boleh rasa. Bila kita berdiri kan, tempat yang kat bahagian atas tu kita panggil apa? Itulah yang sekeliling lubang tu kan. Dia panggil lubang dubur tu, dia panggil dalam bahasa Arab halaqatud dubur. Ingat kita mengaji fiqh dulu. Dia panggil halaqatud dubur, lingkaran dubur. Halaqah tu makna lingkaran. Lingkaran dubur. Lingkaran dubur itu kalau dalam bahasa belah kapur saya dia panggil kemut. Kemut. Tahu? Kalau teka-teki hampa balik pergi tanya kak di kapur balik cuti ni tanya kak teka-teki kalau pisau memotong daging, daging pula memotong apa? Kalau pisau itu memotong daging, daging pula memotong apa? Jawapan dia daging itu memotong tai. Betul? Daging itu memotong najis, itu adalah daging yang lingkaran halaqatud dubur itu. Bila kita duduk, daging itu akan dia akan potong. Betul tak? Dia akan potong. Waktu kita duduk, daging yang potong tu dia akan terbuka sebahagiannya sahaja. Bila kita duduk, daging itu akan masuk dalam. Betul tak? Orang yang bila dia berdiri, bila kita duduk, daging terbuka. Bila kita berdiri, daging itu masuk balik ke dalam. Betul? Kalau orang tu berdiri, daging tu tetap dekat luar. Itu kita panggil apa? Pandai. Itu kita panggil buah sel. Sebab bila kita force, dia tekan puk, ada satu terkeluar. Kan? Maka bila dia berdiri, benda tu duduk keluar. Itu dipanggil buah sel. Itu sudah tidak semula jadilah. Yang sepatutnya dia kena masuk dalam. Jadi dekat mana dikatakan lubang zahir? Bila kamu duduk dia terbuka di bahagian bawah. Itu lubang zahir. Jangan kamu paksa-paksa pergi cuci kat dalam, pergi ambil pipe bubu dah kat dalam. Macam perempuan tadi lah, duk pergi korek buat apa? Kan? Bukan Islam nak suruh korek, Islam bukan sampai susah begitu. Kenapa kita menyusahkan benda yang tak payah? Nampak tak? Itu kena clear. Saudara-saudari sekalian. Sebab akibat daripada tak sah mandi hadas inilah akhirnya yang lain jadi cemburah. Syaitan wa man yakshu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan Allah kata dalam Quran, siapa-siapa yang dia lupa untuk ingat pada Tuhan, dia dah tak semayang, syaitan tipu dia kan, dia dah buat maksiat, bergelumang dengan dosa. Ya Allah Tuhan, anak muda hari ni kan, mereka minum arak, ya, mereka minum ayak daun ketum, mereka kena pil ekstasi, mereka ambil gajah. Bukan lagi budak yang duduk celaru ke kampung, tapi budak universiti. Ini yang kita jumpa, berada di IPT. Bayangkan, mak dia ingat anak dia duduk belajar, rupanya mak dia tak tahu, dia pergi di konsert, dia kena dadah, pum, dia tumbang, mati. Terkejutnya mak. Saya baru ni, 2 minggu lepas saya ceramah di satu tempat pensyarah sebuah universiti, cerita dekat saya, mak tu main daripada Pahang. Bayangkan, mak main daripada Pahang, kita telefon main, dia pun main, tak tahu pasal apa. Kita kata ni ada anak-anak ada masalah, sampai di universiti. Bukan di universiti, dia kata tunggu dekat satu tempat, tengok-tengok hospital. Kenapa anak saya kat hospital lah? Tak apa, ya anak kat hospital, jom kita pergi. Kenapa? Buat bersalin. Anak dia bersalin kat universiti. Ramai zaman ni saudara dan saudari sekalian. Di antara puncanya adalah duduk dalam keadaan badannya penuh dengan najis.
Kita ini mutanajis, tapi najis tak nampak, betul tak? Dipanggil najis hukmi. Daripada segi zahir nampak bersih tetapi tidak suci. Macam tu lah, bersih tapi tak suci, faham? Tahan bersih tapi tak suci. Macam orang tu, dia masuk dia ambil air semayang tadi kan. Waktu tu ada timba kat bawah kan, ambil air semayang, ayam bekas dia ambil air semayang tu, basuhan wuduk dia jatuh dalam timba tu kan. Lepas tu dia turun pergi semayang zuhur. Sekali dia nak datang nak semayang asar, dia nak buang air kecil, dia dah kentut nak pergi masuk bilik ayam, buka-buka ayam tak ada. Dia pun tak apa, nasib baik ada ayam dalam timba ni. Dia pun ambil ayam timba tu, masuk dalam bilik ayam, dia pun kecil, basuhlah dengan ayam dalam timba itu kan. Dia buang ayam besar, dia pun basuh dengan ayam dalam timba itu. Bersih tak? Bersih tak? Bersih, tapi tak suci lah. Macam mana nak tahu bersih? Kan najis tai itu kita panggil najis mutawassitah, najis sederhana. Macam mana basuh najis sederhana? Dia mesti hilang warna, bau dan rasa. Kan? Dia dah cek semua dah okey, rasa pun dah okey. Bukan rasa ambilnya. Kan? Bukan rasa tu ambil. Kadang dia pun tak faham tu. Dia kata, takkan nak rasa? Siapa suruh pergi rasa lagu tu? Rasa ni maksudnya kita rasa kesat. Kan? Kalau bukan rasa licin, lagi kita rasa licin tu, maknanya tak suci lah tu, tak bersih lah. Tapi dah kesat, dah okey dah semua. Tetapi kenapa tak suci? Kerana air dalam timba itu adalah air mustamal. Nampak tak? Kamu kena ingat, walaupun kamu belajarlah bidang apa tadi, pendidikan awak kanak-kanak semua kan, sebenarnya kamu tak boleh lari dari semua ni. Tak boleh lari dari benda ni. Faham tak faham? Jadi saya harap pihak UNITAR tidak terlepas pandang di dalam membekalkan yang basic ini, supaya buat kepada anak-anak kita ni. Contohnya mat solat tu biar dia clear, semat bersuci juga kena clear, sebab yang ni akan dibawa seterusnya lepas ni. Kamu buka contohnya tadika kan, anak kamu sendiri, kamu belum kamu esok bila keluar, berapa ramai Cik Nasir kata, oh dahsyat, pendapatan memang bagus kan. Sebab pendidikan awak kanak-kanak, kamu boleh buka taska ke, kamu boleh buka pusat asuhan, kamu pemberitaan sangat tinggi. Saya baca satu paper, kawan tu dah boleh hampir jadi jutawan. Seorang yang bawa diri daripada Perlis. Dia seorang OKU, cacat perempuan. Dia bawa berapa belas ringgit saja, turun di Puduraya. Kemudian dia mula dengan menjadi seorang pekerja di sebuah pusat asuhan. Hari ini dia memiliki rangkaian pusat asuhan di ibu kota. Dia seorang yang sebenarnya tak ada basic macam kamu, tapi kamu belajar bidang itu. Sepatutnya kamu kena fikir jauh, sebab kompetitif memang bagus. Tetapi kamu ingat, nak urus diri kamu pun kamu kena tahu hukum. Kamu nak urus orang lain, kamu kena tahu hukum. Kamu tak boleh cakap, tak apa, saya dah cuci tadi, dah okey. Padahal kita ambil dia, dah okey. Padahal kita ambil apa, fabuloso ke nak menatang yang tren tu kan. Hari ni dia reka macam menatang apa tu, tembak tu, bila ayat kencing kena dekat situ, dia lak, lepas tu dia tembak menatang tu. Lepas tu dah tak bau dah angin kencing tu semua. Apa dia panggil apa? Fibris. Oh, ini ada dahsyat betul kan? Jadi kamu tak boleh, walau macam mana dunia dia berubah sampai macam tu, hukum tetap hukum. Kamu kena clear. Nampak? Nak cuci macam mana? Kalau budak tu berak kat situ kan, ini kapet kita dah besar macam ni kan, dia dah berak seketui kat situ, kamu tak boleh buat tak nampak benda tu. Tak boleh pergi ambil cuci. Lepas tu okey, tembak tu okey lah, tak apa dah okey. No. Kena clear dari segi hukum. Macam mana nak suci tempat tu? Nampak? Kita kena buang dia, kena ambil air bersih, bubuh atas dia, lepas tu lap dia, bubuh air bersih lagi, lap dia. Tak payahlah angkat, nak gunting pula. Islam tak sampai macam tu, nak gunting pula, nak kena pergi sorok ayam pergi berjalan. Tidak mesti begitu. Tengok keadaan lah kan. Kamu duduk atas kapal terbang. Atas kapal terbang tu ramai orang nak pakai ayam. Kamu ada spray, kamu biasa pakai spray je kan. Buahkan hari orang bawa spray je pergi Mekah, nak keluar jauh, nak pakai spray je. Tapi kena belajar kan macam mana nak pakai spray. Spray mesti mengalir ayam, tak boleh setakat dia punya bulu kecil ayam tu. Lepas tu kamu sapu begitu, tak boleh. Kamu kena tembak sehingga airnya mengalir, tapi tidaklah sampai membahayakan keselamatan penumpang. Kena belajar. Yang pasti, yang penting tu ilmu bagaimana. Nampak? Kalau kamu esok mengandung
beranak, dapat anak kecil. Anak kamu hanya menyusu badan kamu. Dia anak laki-laki, dia bawah 2 tahun. Lepas tu suami kamu datang ambil. Lepas tu dia pun dukung. Basah kan? Air kencing anak dia lelaki yang tak makan benda-benda ni, hanya minum susu ibunya. Dia sekejap ambil ayam. Dah. Sebab hukum begitu. Nampak tak? Tapi kalau dia dah kena ayam zam-zam, dia dah kena makan buah korma, dia kena tak boleh. Waktu tu sudah beralih hukum kepada najis mutawassithah. Ini semua perlu kepada belajar. Dan sedangkan sekalian, jangan ingat kata kamu dah dekat pengajian tinggi, benda yang basic itu kamu kata lah tak apa, kemudian jangan. Kita running time. Saat lagi kita nak solat zuhur, nanti kita nak solat asar. Semua itu berkaitan dengan kebersihan dan kesucian badan kita. Bersih, ya bersih. Kamu sedekah sekarang bersih. Suci tu. Siapa? Berapa orang suci? Berapa orang mandinya tak betul, ambil wudunya tak betul, tak kenal beza air itu air mutlak atau air itu adalah menjadi air mustamal, menyebabkan akhirnya Allah posting dekat dia satu ekor syaitan. Syaitan tu akan follow dia, syaitan tu akan jahanamkan dia. Sebab tu terakhir Nabi kata, wa taraktum jihadakum, macam mana keadaan kamu akan tinggalkan jihad kamu. Jihad itu mana kesungguhan, ya. Kamu bersungguh melaksanakan perintah Allah, kamu bersungguh di dalam medan menuntut ilmu, kamu bersungguh dalam medan ekonomi, kamu bersungguh dalam medan jihad meninggikan agama Allah. Semua perlu pada kesungguhan. Kita tak boleh angat-angat ke ayam, alang-alang kita menyelup berkasam, biar sampai ke pangkalan. Alang-alang mandi pun biar basah, bukan? Yang pipih pun tak pernah datang melayang, yang bulat pun tidak akan datang bergolek. Nampak? Maknanya kalau kita tak sanggup bersusah payah, jangan mimpi kita akan cemerlang. Kita nak bukan sahaja cemerlang dunia, kita nak cemerlang sampai akhirat. Siapa kita hari ini, itulah kita nanti besok hari. Ingat, kamu satu hari akan ditemukan dengan jodoh kamu. Kalau kamu hari ini bentuk pribadi kamu jadi seorang isteri solehah, kamu dapat suami yang soleh. Tapi kalau hari ini kamu jadi seorang lelaki yang bojan, laki-laki yang tidak ada pendirian, laki-laki sotong, laki-laki yang sama waktu dengan sotong, kan? Laki-laki yang tidak ada pegangannya kepada agama, maka kamu juga akan dapat seperti itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah apa yang jadi hari ini, rumah tangga dibina tapi bercerai hari-hari berlaku. Kadar perceraian di Malaysia adalah 70 ke 80 kes sehari. Bukan sikit tu, kan? 70 ke 80 kes itu sebenarnya melibatkan korban anak-anak yang ramai. Dan hari ini trend menunjukkan kumpulan yang dah lama kahwin pun mula menunjukkan peningkatan dalam perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Okey, saya ingat takat tu saya minta maaf kalau saya tidak dapat memberikan bicara yang lebih berkesan daripada apa yang telah saya sampaikan. Saya nasihatkan kepada anak-anak lelaki saya. Saya pun ada anak lelaki 18 tahun umur dia, duk tunggu nak pergi universiti. 19 tahun duk tunggu nak pergi luar negara bulan 6 ni. Inilah waktunya kamu membina betul-betul peribadi kamu untuk menjadi seorang lebih dewasa bila kamu menjejak usia 20 tahun. Yang perempuan kalau dulu-dulu umur macam kamu mau apa? 19, 17, 18 kan? Lebih kurang tu lah kan? Dulu bukan 17, 18, 16 tahun tu anak 2 dah. Dulu. Lah dah. Lah umur macam kamu silap-silap masak ayam pun tak pergi. Ada. Nak potong sayur tu kawan saya, orang main duduk belah sana. Plastik ada. Buat apa? Nak potong sayur kena pakai plastik. Allah akbar kabirah makui bila nak boleh makan sayur. Jadi contoh dia lagu. Sepatutnya kamu bukan sahaja belajar untuk berjaya dalam medan kamu, di bidang kamu, tapi membina pribadi. Maksud saya, kamu mesti ada package yang lengkap. Tidak ada yang lebih berat di depan Allah timbangannya melainkan akhlak. Akhlak kita dengan Allah, apa Allah perintah buat, akhlak kita dengan kita yang terbaik sebagai anak soleh dan soleh pada ibu bapa, yang terbaiklah nanti anak-anak akan berikan pada kita. Sementara kamu menjadi anak kepada ibu dan ayah, curahkan yang terbaik pada mereka. Buktikan bahwa kamu adalah anak yang menjadi penyejuk mata hati mereka. Esok bila sampai giliran kita pula ada anak, Tuhan bagi anak yang baik.
kita penyejuk kasih. Terima kasih Yunita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syekh Yusof bin Haji Ahmad. Semoga apa yang beliau sampaikan serta kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kini tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.